Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44 disebut falamma nasu ma zukiru bih. Ada orang Islam ni pergi belajar Quran, berjumpa dengan ustaz-ustaz ni, AJK Surau, bagi tahu pada AJK Surau, saya antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Saya tak nak mati di saat mana saya tak boleh baca Quran. Bantu saya AJK. Sebut pada AJK demikian. AJK pula jangan pula jawab bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga katanya. Jangan jawab demikian. Buat malu company je dipanggil. Bila tak boleh baca Quran, kena usah di kalangan kita umum. Siapa yang boleh baca Quran, tolong daftar. Siapa yang tak boleh baca Quran, tolong daftar juga. Sedarakan di antara mereka. Jadikan mereka bagaikan aus di antara Ansar dan juga Muhajirin. Nak sebutnya, jadikan mereka di antara Ansar dan juga Muhajirin. Di kalangan kita ni, adik-beradik, kita sebut ni persaudaraan Islam yang diikatkan di atas dasar untuk belajar Al-Quran Karim. Bila tak faham Al-Quran, dia lawan Islam. Dia lawan alim ulama. Dia akan caci maki para alim ulama. Kerana dia tak kenal pun siapa orang alim, siapa orang yang saleh, siapa yang orang yang taat ada Allah, siapa yang patutnya kita muliakan orang di atas muka bumi ini sebelum kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Mati dalam keadaan buat dosa, mati dalam keadaan tak semayang, mati dalam keadaan buka aurat. Dia mati pada saat dia mati masuk dalam kubur, mereka tanya terus, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard, malaikat, kami atas dunia orang lemah, tak sempat hidup atas dunia dahulu. Lalu malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah, tidakkah Allah telah jadikan bumi ini luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha, mengapa kamu tak berubah sewaktu mana kamu hidup atas dunia? Berubah tuan-tuan dalam hidup ni. Kalau orang tanya nak berubah ke mana ustaz? Berubah untuk menjadi ahli syurga. Jangan asyik ejek je orang, sikit-sikit syurga, sikit-sikit syurga disebut. Ada orang kita akhir-akhir ni, anak-anak muda kita ni, bukan anak muda je, anak tua pun sama juga. Dia ejek, dia kata apa dia? Macam dia tu pemegang anak kunci syurga, macam dia yang layak untuk mensyurgakan orang, menerakakan orang. Ni perangai yang akhir-akhir yang kita dengar sehari dua ni. Jangan demikian tuan-tuan. Orang sebut nak suruh kita masuk syurga, alim ulama ingatkan kita supaya kita ni berusaha menjadi ahli syurga dalam hidup kita ini. Bukan nak menerakakan orang, mensyurgakan orang. Bukan tugas kita. Tapi tugas kita memberitahu jalan ke syurga. Bagaimana untuk dapatkan syurga dan terjauh daripada neraka dalam hidup kita ini sendiri. Ini peranan alim ulama yang mesti diingatkan. Siapa alim ulama tersebut? Kita semua ni mesti berusaha menjadi alim ulama dalam hidup. Jangan kita biarkan orang lain dia jadi alim, kita tak nak jadi orang alim. Bukan demikian dalam hidup. Kita kena berusaha jadi orang alim supaya dalam hidup kita ni jangan kita berhenti dalam hidup kita menuntut ilmu, cari ilmu, sehingga kita dianggap orang yang alim. Allah angkat darjat kita menjadi ulama dalam hidup ini. Ada peluang ke tak ada peluang? Masih berpeluang dalam hidup. Di kalangan kita sampai kita mati, kita berusaha untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran demikian. Sahabat-sahabat Rasulullah, mereka bukan belajar universiti, bukan masuk dalam peringkat. Mereka belajar dengan Rasulullah sehingga mereka menjadi orang alim. Ini cara dalam hidup kita kena berfikiran. Tuan-tuan jangan, tuan-tuan ingat, saya belajar bidang engineering ustaz, saya tak ada harapan kau jadi orang alim. Tak, bukan begitu. Tuan-tuan masih lagi terbuka. Tuan-tuan jangan sebut, saya dah habis belajar dah ustaz, saya takkan saya nak boleh jadi orang alim lagi. Tak. Belajar ni minal mahdi ilal lahdi, daripada kita lahir sampai ke liang lahat kita belajar menjadi orang alim dalam hidup kita. Ini konsep dalam hidup kita dipanggil demikian. Lalu bila tak boleh jawab, masuk dalam kubur ni, faulaika ma'wahum jahannam. Lalu malaikat sebut terus, kamu diam-diam sudahlah, tempat kamu dalam neraka jahannam. Wasa'at masirah, neraka jahannam ini seburuk tempat yang Allah sediakan untuk diri kamu. Ini kumpulan yang pertama. Yang kedua, yang masuk dengan penuh penyesalan siapa? Ini kumpulan yang kedua yang Allah cerita dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44 disebut falamma nasu ma zukiru bih. Ada orang Islam ni yang dia mula melupakan segala peringatan Allah. Dia buat tarti je. Covid yang berlaku ni kan, patut 28,000 mati
Penuh masjid-masjid surau-surau. Dia buat tak reti je. Padan muka orang dah mati dia sebut. Bagi diri dia tak mati lagi. Dia tak ambil pun pengajaran terhadap kematian di kalangan kita. Tak ada perubahan dalam hidup. Pelik kan? Orang kita, orang Kedah panggil ketegak, dia panggil macam. Kerah kepala, degil sungguh di kalangan kita. 28,000 mati ni tak menyedarkan lagi dalam hidup kita. Kita nak suruh sedar sampai bila? Sampai orang mati 1 juta baru kita nak celik mata. Dah 5 juta dah dalam dunia ni yang mati kerana Covid. Ada kita berusaha nak semakin dekat dengan Allah? Tak. Dia buat tak reti. Allah sebut falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mana mereka buat tak reti segala peringatan Allah. Allah bagi peringatan yang banyak dalam hidup. Dalam hidup kita ni kan, pernah kita kehilangan duit, peringatan. Kita pernah aksiden, peringatan Allah. Kita pernah demam, peringatan Allah. Kita pernah sesat dalam hutan, peringatan Allah. Kita pernah dalam hidup kita ni kena penyakit, dituduh fitnah, dengan fitnah dimaki dan sebagainya. Semua tu peringatan Allah dalam hidup. Tapi dia buat tak reti. Dia lawan, degil dalam hidup. Dia orang Islam ke? Dia orang Islam. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Allah kata aku mula buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Saat mana dia degil dengan Allah, Allah buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Dia nak buat apa dia maksiat dalam hidup dia? Dia nak joget, penuh dalam TikTok dia dengan berjoget. Dia nak apa dia? Dia nak dalam hidup dia nak menyanyi. Dia boleh menyanyi, suara dia jadi merdu. Herannya bila suruh baca Quran tak merdu pula. Bila suruh karaoke merdu. Heran orang macam ni kan. Dia minum arak tak mabuk. Dia hidup dia tak pernah solat, tapi rezeki dia banyak. Rezeki dia banyak. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Aku buka segala pintu maksiat dia nak buat. Dia nak berzina. Hidup dia melanggar pelacur. Hidup dia buat maksiat, tak keluar zakat, segala-gala, tapi sihat je tu badan dia. Dia ni dalam hidup tak tutup aurat, tapi ada je jodoh. Kahwin cerai dalam hidup dia. Kita kata ramainya dia ni kahwin. Ramai juga yang bercerai. Kita ni puas mandi bunga, tak jumpa-jumpa bunga. Nak sebutnya gambaran pelik kita dengan orang macam ni. Kenapalah Allah bagi? Tak, Allah kata, aku sedang istidrajkan dia. Kamu jangan pelik lah. Kalau dia tak semayang pun dia sihat. Kita ni semayang, jaga, sesama lagi, batuk lagi, macam-macam cara kita. Yang dia tak kena-kena. Kita heran. Covid pun tak kena orang macam ni. Patutnya orang macam ni yang buat jahat-jahat ni, kena Covid, biar matilah. Sepatutnya demikian. Orang yang demikian. Tapi tak. Orang macam ni, sihat, selamat. Orang datang masjid seorang, yang ni pula jadi kena Covid. Nak sebutnya gambaran demikian. Allah kata jangan pelik. Hatta iza farihu bima utu. Sehingga dia rasa suka sungguhlah dengan apa yang aku bagi pada dia. Orang yang macam ni seronok pada diri dia. Tengah-tengah dia rasa seronok tersebut, akhaznahum baghtatan. Aku rantak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun. Di waktu itu tercengang-cengang, dia mati masuk dalam kubur. Na'udzubillah min dzalik.